Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammin bil khair. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Ya Razak, ya Razak, ya Razak. Wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma. Allahumma rabbana ihdinas siratal mustaqim. Surah Al-Baqarah, ayat ke juzuk yang kedua, ayat ke 142. Yang lepas kita ada baca dah 2 ayat ni, tapi kita baca balik baca balik ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nas. Sayaqulu as-sufaha'u minan nas Ma wallahum an qiblatihim allati ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha Qulillahil mashriq wal maghrib Qulillahil mashriq wal maghrib Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Baik. Suatu hari kita akan baca semua ayat yang kita nak baca ni sebelum pada mengajar. Sekarang ni kita baca sikit-sikit dulu nah. Baca sikit-sikit dulu. Moga-moga satu hari kita semua boleh baca Quran dengan betul lah. Baik, ini ialah juzuk yang kedua surah Al-Baqarah. Selepas diceritakan daripada sifat-sifat orang Yahudi, sifat-sifat ada juga berkaitan dengan orang Kristian. Tetapi yang paling yang Tuhan tekan di sini ialah iaitu ayat 136. Qulu, kamu katakanlah wahai orang mukmin semua sekali, amanna billah, kami beriman dengan Allah. Wa ma unzila ilaina, dan apa saja wahyu yang diturunkan kepada kami. Apa situ ialah wahyu. Banyak tafsir dia tulis itu Quran, tapi sini wahyu. Wahyu. Apa saja wahyu yang diturunkan kepada kami iaitu Quran. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa saja wahyu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, dan juga wahyu kepada Nabi Ismail, wa Ishaq, dan wahyu kepada Nabi Ishaq, wa Yaqub, dan kepada Nabi Yaqub, wal asbat, dan anak cucu Nabi Yaqub yang terdiri daripada nabi-nabi dan rasul-rasul. Wa ma utiya Musa, dan apa saja wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa iaitu kitab Taurat. Wa Isa, dan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa iaitu kitab Injil. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan apa saja yang diturunkan, wahyu-wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi daripada Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, dan kami tidak membezakan di antara para nabi itu, melainkan kami hanya beriman dengan mengikut syariat Nabi Muhammad sahaja. Wa nahnu lahu muslimun, dan adalah kami kepada Allah Ta'ala ni berserah diri, bermakna mengaku untuk taat, berserah diri. Muslim ialah maknanya serah diri pada Allah. Serah diri maksudnya mengaku Allah Tuhan, mengaku untuk terima semua syariat-syariat yang diajar. Fa'in, maka jika amanu, jika mereka itu beriman, bimithli ma amantum bihi, dengan apa yang kamu telah beriman. Sini sahabat Nabi. Ni saya ulang ni pasal ada ayat hari minggu lepas ni. Kami katakanlah, Tuhan suruh kita beritahu, fa'in amanu, sekiranya mereka itu nak beriman. Mana siapa-siapa yang nak beriman mestilah beriman bimithli ma amantum bihi, dengan apa yang kamu telah beriman. Kamu sini ialah sahabat-sahabat Nabi.
Nah, sahabat-sahabat Nabi beriman seperti mana sahabat-sahabat Nabi. Faqadih tadau, maka sesungguhnya mereka yang mengikut cara yang diamal oleh sahabat Nabi itu, mereka itu tanda bagi dapat petunjuk. Maknanya sini kita tidak boleh ikut kata-kata tok guru. Kita tak boleh ikut kata-kata ulama. Kita tidak boleh ikut kata-kata orang tu orang ni, tak kira. Kita ikut apa yang ulama tu beritahu, apa yang tok guru tu beritahu, apa yang kerajaan beritahu kau, siapa kau, tak kira lah. Seperti mana sahabat Nabi ada buat. Kalau sahabat Nabi tak ada buat, kita tak boleh pakai pendapat tok guru tadi, ustaz tadi, majlis agama kau, siapa kau, tak kira. Kalau tidak ikut, kalau tak ikut apa yang mereka kata tu, tidak ada nas daripada perbuatan sahabat Nabi. Sebab satu orang guru tu dia ada buat silap. Nah, satu guru ada buat silap. Silap dalam tafsir, silap dalam hadis, silap dalam terjemahan, silap dalam pentafsiran. Tetapi yang mengikut Nabi benarnya ialah sahabat dia ya, yang belajar dengan dia. Misalnya kalau awak belajar dengan saya ni, apa yang saya kata tu tak seperti mana sahabat Nabi ada buat, maka jangan pakai yang saya kata. Faham? Setiap guru yang nak mengajar, dia mesti beritahu dalil dia. Dalil itu mesti daripada Quran ataupun daripada hadis. Dan dalil Quran, dalil hadis tu mesti ikut daripada sahabat Nabi pula. Sahabat Nabi ada buat tak? Contoh, contoh. Nabi kahwin 9 orang. Sahabat Nabi kahwin berapa orang? 4. Bermakna syariat untuk 9 tu adalah khas untuk Nabi. Yang 4 tu untuk umat. Dalil daripada Quran apa ada? Dalil daripada Quran apa ada? Banyak lagi perkara-perkara yang Nabi buat. Saya ulang balik Nabi buat, sahabat buat. Mana Nabi kata ataupun Nabi buat, sahabat pun buat. Itu yang utama sekali kita ikut. Yang keduanya ialah Nabi buat, sahabat tak buat. Ini bermakna perkara itu khas untuk Nabi saja. Contoh, satu orang mati, Nabi lalu ikut 2 buah kubur lama. Satu buah adik, Nabi lalu ikut dua kubur lama, bukan kubur baru, kubur lama. Lalu Nabi berhenti situ, Nabi kata tolong ambil pelepah tamar. Lalu dia, sahabat pun ambil 1 pelepah tamar. Nabi suruh belah 2. Masa dia kata ambil 1 pelepah tamar kan. Jadi Nabi pun belah 2. Belah 2, 1 dipacak di 1 kubur dan 1 lagi dipacak atas 1 kubur lain. Ini bukan baru mati ni. Ini mati lama dah. Okey. Kemudian Nabi berkata, selama mana daun ni hidup ni, pokok tu hidup tu, maka selama itulah mudah-mudahan Tuhan akan ringankan azab dia. On tu bunyi tu. Jadi sahabat Nabi pula tanya satu pada mayat ni mengumpat, satu lagi tak basuh kencing, maka dia diazab dalam kubur. Jadi mudah-mudahan dengan bubuh ni akan meringankan azab dalam kubur dia. Maka ulama-ulama mentafsirkan hadis ni, ulama berkata hadis ni khas untuk Nabi saja. Mana berlaku ampun dosa, diringankan bala azab kubur tu
selama mana daun tu lah Kering. kering, mati, kering lah maknanya. Satu ulama pula lain kata ini sampai ke kiamat. Satu jenis ulama lain kata sampai ke kiamat. Jadi tentang akhirat tu cerita lain. Tentang akhirat cerita lain. Dan Nabi pula tidak pula pergi ke kubur lain, mana tidak ada hadis lain pula Nabi lalu ke kubur lain, Nabi buat macam tu. Misalnya dia lalu ke kubur lain, dia kata, dia ni kita ambil pertama pula, kita letak sini pasal ni orang ni berzina ke, menarak ke, tipu orang ke, apa ke. Tak ada buat. Lepas tu sahabat-sahabat Nabi yang ikut serta sekali dengan Nabi itu pun tak buat lepas pada tu. Dan tidak dibuat di kubur baru. Kita buat di kubur baru. Nah. Jadi sininya bimithli ma amantum bihi ini kita mesti beriman seperti mana sahabat Nabi beriman. Itu contoh. Yang satu lagi contohnya ialah Nabi tak buat, sahabat ittifaq, dia panggil ijma' ulama di kalangan sahabat buat. Nabi tak buat, sahabat buat. Contohnya Sayyidina Osman buat azan 2 kali khutbah jemaah, hari Jumaat. Zaman Nabi tak buat. Ini berdasar pada hadis lain mengatakan siapa-siapa ikut Allah adalah seperti siapa-siapa ikutku seperti ikut Allah lah. Lebih kurang maksud hadis ya. Siapa-siapa yang taat pada aku, taat pada Allah. Siapa-siapa yang taat pada sahabat seperti taat pada aku. Ada lain pula, siapa-siapa yang ikut sunnahku seperti ikut sunnah Allah. Siapa-siapa yang ikut sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin adalah seperti ikut sunnahku. Jadi khulafa ar-rasyidin maknanya khalifah daripada kalangan sahabat Nabi. Ada 4 khalifah yang umum di Timur Belaka, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Ada satu lagi pendapat termasuk juga Muawiyah, sebab dianya juga sahabat Nabi. Itu pun khilafiyah tentang Muawiyah saja. Walau macam mana pun, oleh kerana Sayyidina Osman tu sahabat Nabi, belajar daripada Nabi, dan bawah Sayyidina Osman adalah juga majlis ulama. Majlis ulama ini ialah juga sahabat-sahabat Nabi yang bijak pandai. Begitu juga macam Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata dia tengok sahabat-sahabat Nabi ada semayang tarawih. Semayang tarawih berjemaah. Ini jemaah 1 juzuk. Ini jemaah 3 juzuk. Ini pula jemaah 5 juzuk. Ini pula jemaah 10 juzuk. Ini pula jemaah 1 khatam Quran 1 malam. Duduk semayang, semua duduk semayang dalam Masjid Nabawi. Lalu Sayyidina Umar kata kalau boleh, maknanya kita buat 1 imam saja untuk semayang tarawih. Tidak imam lain-lain. Dan tarawih itu ialah 20 rakaat. Maknanya pendapat Sayyidina Osman, Sayyidina Umar, iaitu fatwa Sayyidina Umar itu adalah juga sunnah Nabi je. Bukan patut dipetikai ini pandai-pandai Umar ke apa, tak boleh tu. Tak boleh gitu. Sebab sahabat Nabi tidak ada seorang pun yang membangkang. Sebab sahabat Nabi ini dia tak takut pada siapa. Dia takut hanya pada Allah. Kalau Sayyidina Umar ada buat dia mesti tegur. Dia mesti tegur. Yang lari daripada sunnah. Nah, iaitu saya ulang balik. Nabi buat, sahabat buat. Itu yang patut kita ikut. Satu lagi, Nabi buat, sahabat tak buat. Itu khas untuk Nabi. Satu lagi, Nabi tak buat, sahabat buat. Sahabat buat tu ialah biasanya yang buat ni ialah sahabat-sahabat besar. Nah, ini dia panggil ijma' ulama. Ulama dia kalangan sahabat.
Maka kitanya, ijma' ulama kita tu tidak tepat. Kita patutnya kias dengan sahabat Nabi tu. Amal apa cara-cara yang sahabat Nabi ada buat. Gitu. Kias tu. Baik ya. Jadi fa'in amanu. Jadi sekiranya mereka tu beriman bimithli ma amantum bihi, seperti mana yang kamu sekian beriman sahabat Nabi, faqad ihtadaw. Fa'in tawallau, sekiranya kamu berpaling, sekiranya mereka berpaling, fa'innama hum fi shiqaq, maka adalah mereka itu duduk dalam persimpangan, dalam permusuhan dengan kamu. Tak ikut sahabat Nabi itu maknanya bermusuh dengan Nabi, bermusuh dengan orang yang ikut sunnah. Ini ayat. Mana tak ikut sunnah tu adalah bermusuh dengan, adalah dalam mereka itu fa'innama hum fi shiqaq, duduk dalam permusuhan dengan kamu, dengan Nabi Muhammad. Tak ikut sunnah tu bertentangan dengan Nabi dah. Oleh sebab itu fasayakfikahumullah, maka cukuplah bagi kamu Allah Ta'ala. Wahai Muhammad, cukuplah bagi kamu Allah Ta'ala terhadap apa yang tentang wahyu-wahyu ni, tentang agama ni, terhadap mereka, iaitu dengan pertolongan Allah Ta'ala. Sebab wahuwas sami'ul alim, pasal Allah Ta'ala tu sifat asal dia maha mendengar, sifat asal lagi maha mengetahui isi hati. Jadi sini ini maksudnya ayat yang lepas kita beritahu tu, itu beriman ni mesti seperti mana sahabat beriman. Kena ikut tu. Baik, kita sambung ke malam ni ya. Malam ni pula ialah berkenaan dengan kiblat. Kiblat. Kiblat ni adalah satu perkara yang seakan-akan sembah berhala. Seakan-akan. Kalau kita tengok orang sembah berhala, lebih kurang lah macam kita ni menghadap kiblat. Ya, kita ni menghadap Kaabah ya. Adapun orang kafir itu dia menghadap ke tokong dia. Jadi kiblat tu sendiri seolah-olah macam sembah berhala. Maka Allah Ta'ala, perkara ni perkara besar, maka Allah Ta'ala keluarkan berbanyak ayat untuk menghurai pada kita tentang kiblat. Pasal kita ngadap ni batu je ni. Dan cerita lain pula ialah sahabat Nabi, Nabi sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis selama 14 hingga 17 bulan ikut riwayat lain-lain. Sampai saja di Madinah kena menghadap ke Baitul Maqdis. Tak boleh menghadap lagi ke Masjidil Haram. Maka apabila tu ayat Quran berkenaan dengan menghadap ke kiblat Kaabah balik, maka ada orang komplain. Jadi menghadap ke kiblat Baitul Maqdis, orang Yahudi pun ramai tak masuk Islam tu. Nak uji bagi sahabat Nabi taat ke tidak. Apabila Allah kata kamu sekarang ni paling ke Masjid Aqsa. Macam kita ni kena paling ngadap ke Masjid Aqsa. Kita nak taat ke tidak? Maka Nabi dan sahabat-sahabat taat menghadap ke Baitul Maqdis. Apabila tu ayat Quran mengatakan Nabi kena menghadap balik ke Kaabah, maka ini kata-kata mereka. Saya qulu sufaha'u minan nas. Maka akan berkata. Maka maknanya ayat ni turun ni sebelum pada mereka kata lagi ni. Akan berkata orang-orang bodoh di kalangan mereka daripada manusia, iaitu Yahudi dan musyrikin Madinah. Orang Yahudi Madinah dan juga orang musyrikin yang ada di Madinah. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apakah yang menyebabkan mereka mengalihkan pandang kiblat mereka daripada
kiblat yang mereka dulu menghadap, iaitu menghadap ke Baitul Maqdis. Apa ya sebenar sekali? Apa tujuan ni sebenarnya? Katakanlah pada mereka, katakanlah pada mereka, wahai Muhammad, lillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah lah nak menghadap ke timur ke barat ke. Maknanya ikut aku Tuhan suruh kamu nak menghadap ke mana, aku suruh. Ikut aku. Dah. Milik aku sajalah, sama ada nak menghadap ke timur ke, nak menghadap ke barat ke. Yahdi man yasha, Allah Ta'ala akan beri pimpinan kepada siapa-siapa yang dia kehendaki, ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus, iaitu jalan nak berjumpa dengan dia. Lurus itu jalan untuk menuju kepada Allah Ta'ala, iaitu jalan Quran dan hadis. Tak macam ni boleh baca dua aja. Kulillah ke kulillah. Kulillah ke kulillah. 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 Kalau baca kulillah Boleh. boleh juga dua lah. Tapi saya bacanya kul. Kulillah. Saya kata kul. Lillahil masyriq wal maghrib. Sama lain. Bercista. Lillah tu milik Allah. Milik Allah. Wa kadzalika, dan dengan demikian itulah ja'alnakum ummatan wasata. Dengan sebab kamu ni sahabat Nabi ya. Kamu sini Nabi dan sahabat Nabi lah ni. Kamu ni Nabi dan sahabat Nabi. Ja'alnakum, kami jadikan kamu ummatan wasata, satu umat wasata, umat yang terpilih. Umat terpilih, umat yang dipilih khas. Sebab sahabat Nabi ni dan Nabi ni bila nak Tuhan kata menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap. Hati tak suka, hati tak sukalah, sebab dia duk menghadap ke masjid Haram dulu. Tiba-tiba kena menghadap ke Baitul Maqdis kan. Ni masalah dia ya. Tapi ja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan kamu sini Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Nabi itu ummatan wasata, satu umat yang terpilih. Umat pilihan. Litakunu syuhada 'alan nas, supaya kamu akan jadi saksi-saksi di hari akhirat esoknya untuk manusia semua sekali. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan supaya Nabi Muhammad tu jadi saksi atas kamu. Ni ayat macam ni ada acak kali ni. Nah. Supaya siapa-siapa yang sebar agama ni, siapa-siapa yang pegang atas tauhid ni, yang pegang tauhid satu, yang sebar agama satu, akan menjadi saksi kepada manusia. Bahawasanya mereka tu yang buat tu tidak ikut seperti mana Tuhan ajar. Dan orang yang jadi saksi tadi, iaitu tok gurunya, murid-muridnya yang ikut sunnah tu. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, supaya Nabi Muhammad tu jadi saksi ke atas perbuatan kamu. Sebab kamu. Saya nak tanya awak semua kan. Di pada mahsyar sesat, awak nak Nabi Muhammad jadi saksi kita apa tidak? Nabi Muhammad kata dia ikut aku. Mana nak? Ataupun Nabi Muhammad senyap ya, kita sebagai saksi kepada Tuhan. Mana nak? Nabi. Bila Nabi jadi saksi, sepak boleh bukan? Dan nak suruh Nabi jadi saksi kepada kita mesti ikut Quran dan mesti ikut hadis. Itu selawat tu tutup ayat Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat Quran. Waktu pun ada dah. Tetapi walau macam mana sekalipun sebab agama tu lah jadi saksi sunnah. Sebab nak sebab agama ni payah.
Ambil contoh mudah lah. Nak suruh orang berhenti kahwin sandai ni pun satu hal. Nak tak pergi pun satu hal. Bukan? Nak tak pergi itu satu hal. Satu masalah besar dalam hati. Pasal ini adat istiadat Hindu yang dibuat oleh orang-orang Islam kita. Yang mereka tak tahu ini adalah ikut cara Hindu, maka ikut pesen Hindu. Tidak ikut pesen sahabat Nabi. Tak termasuk ni, tak termasuk. Bimithli ma amantum bihi itu tak termasuk itu. Kalau cara Islam kita bagi makan kan tak? Dia Islam ni untuk misalnya saya beritahu lah. Dia bersanding itu ialah kita tahu kan dia bersanding itu dia ada kerusi dia. Kerusi itulah simbolik dia nya. Bukan? Yang belakang tu hiasan ya. Jadi nak hias berapa banyak pun tak ada masalah. Nah, kerusi tu jangan letak situ. Ambil kerusi tu lain. Jadi nak ambil gambar, buat hiasan belakang, ganti tu mari, ambil gambar duduk diri situ. Kalau kursi itu menunjukkan ada orang lah. Kursi itulah simbol bagi Hindu nya. Lepas tu bila suat semangat pula pemujaan itu syirik pula. Suat semangat ambil tu. Ada letak garam gula. Lepas tu masalahnya pula oleh kerana benda tu suat semangat tu sebagai pemujaan dan adalah syirik kufur pada Allah perbuatan tu. Maka makanan tu sendiri ialah makanan pemujaan. Makanan pemujaan haram pula makan. Siapa-siapa dia kata tak haram lagi, buat mari dalil. Mari dalil. Ini pemujaan ni. Ikut cara-cara Kristian, ikut cara-cara Hindu, Buddha. Dan ikut cara-cara tok nenek kita dulu, hamba hantu dulu kan. Dia letak bulu kuning lah, ayam itik apa semua yang digolek-golek apa semua tu. Letak sekali dengan benda tu, beranyut ke sungai. Buang hantu kan. Dulu. Duk pakai lagi kita ni sekarang ni. Kita ni tok nenek ni orang Hindu dulu. Tok nenek ni orang Hindu. Jadi hati tu tak boleh buat lagi. Hati duk saya lagi. Macam kita Baqarah ni duk saya lagi kepada lembu kuning tu, orang lembu ni. Lembu ada gamak ni. Jadi oleh kerana kita ikut sunnah, maka kita kena berharap bahawa satu hari Nabi ni akan jadi saksi bagi kita di pada mahsyar. Wa ma ja'alna al-qiblata, dan tidaklah kami jadikan kiblat Kaabah tadi allati kunta 'alaiha, jadikan iaitu mengalihkan kepada kiblat Kaabah tu, allati kunta 'alaiha, selepas ya telah kamu menghadap kepada setelah kamu menghadap ke Baitul Maqdis tu, illa, melainkan, tengok tu Tuhan kata tu, melainkan lina'lama man yattabi'ur rasul, supaya kami, kecuali kami nak tahu siapakah yang ikut rasul. Siapa nak taat pada rasul? Nabi kata, Tuhan kata ke Nabi Muhammad, kamu menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi nak tengok mana sahabat yang tidak nak ikut. Kemudian Nabi pula, Tuhan pula perintah pada Nabi menghadap ke Baitullah pula. Maka sahabat mana yang tak nak ikut? Nah, itu maksud dia. Mimman yang qalibu ala aqibai, daripada siapa yang kembali keadaan asalnya, iaitu keadaan kafir, kembali ke belakang, ke belakang, ala aqibai, kembali ke belakang, iaitu kembali kepada keadaan asal dia, kufur tidak. Maknanya sini kita sudah ikut sunnah ni, kita nak ikut lagi ke cara-cara Hindu tu?